Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi kita bertemu dalam solusi syariah 30 minit bagi siri yang ke-23. Telah 23 hari kita berlangsung, iaitu berkaitan dengan topik solusi syariah. Malam ini adalah paling istimewa yang akan membincangkan peguam selangkah ke neraka. Jadi disebabkan itu saya pakai baju merah malam ni. Sepatutnya mungkin kita kata peguam selangkah ke syurga. Jadi kita cuba bahaskan siapakah yang dinamakan sebagai peguam ataupun peguam syar'i ini. Pada malam ini alhamdulillah bersama tetamu jemputan kita, iaitu Nur Fatin Syakinah Kamarudin, seorang peguam bela, peguam cara dan juga peguam syar'i. Dan saya refer betul ke nak bawa tajuk ni pada malam ni. Jadi beliau kata ya, insyaAllah kita cuba untuk bahaskan siapakah peguam yang dikatakan selangkah ke neraka itu, insyaAllah. Sebab itu saya masukkan tanda soal, peguam selangkah ke neraka. Jadi sahabat kawan-kawan di luar sana, kalau boleh terus like page Syazri Ibn Mustafa dan juga minta share kepada sahabat-sahabat yang lain supaya dapat berkongsi bersama macam mana anda nak diwakili oleh seorang peguam. Di sini pada malam ini ada tips-tips. Banyak persoalan yang bertanyakan kepada saya, tidak didedahkan tentang bantuan guaman, tentang perkhidmatan guaman dan takut untuk berjumpa dengan peguam. Mungkin pada malam ini secara umum kita akan berbincang dan anda akan tahu macam mana untuk akses peguam-peguam ini, insyaAllah. Jadi teruskan like page saya dan saksikan teaser ini terlebih dahulu. Okey, bertemu sekali lagi dalam solusi syariah 30 minit. Sekiranya ada persoalan ekstra lagi 30 minit. Pada malam ini seperti mana yang saya katakan, kita akan membincangkan siapa peguam syar'i. Sepanjang Ramadan ini kita telah membincangkan dengan pelbagai kes. Banyak soalan-soalan yang saya katakan tadi bertanyakan siapa peguam, siapa yang kami hendak hubungi, ada tak yang menyediakan khidmat bantuan guaman. Jadi kita nak tahu siapa peguam pada malam ini dalam perbahasan solusi syariah pada malam ini, insyaAllah. Jadi saya terus jemput. Sebelum saya menjemput, saya mohon kepada sahabat-sahabat yang belum like page FB Syazril Ibnu Mustafa Official, teruskan untuk like dan teruskan share kepada sahabat-sahabat sekurangnya supaya ilmu yang saya cuba ketengahkan ini, saya cuba sampaikan ini dapat sampai kepada semua di seluruh Malaysia, di seluruh dunia dengan keadaan free, dengan keadaan yang boleh kita katakan mendapat sedikit pahala, insyaAllah tambah keberkatan di bulan Ramadan ini dan juga pahalanya dikongsi bersama yang siapa-siapa yang share, insyaAllah. Saya teruskan pada malam ini untuk menjemput Puan Syakinah. Assalamualaikum Puan. Warahmatullahi wabarakatuh Tuan. Okey, sihat ke? Sihat nak? Sihat sangat dah. Okey. Puan Syakinah, sekali lagi saya maklumkan Puan Syakinah, Puan Nur Fatin Syakinah Kamarudin adalah merupakan seorang peguam bela, peguam cara dan peguam syar'i yang beramal di Kuala Lumpur.
dan pada malam ini beliau sudi untuk berada dalam FB live saya berkongsi apa yang dimaksudkan sebagai peguam. Jadi tanpa membuangkan masa, saya terus kepada soalan yang pertama. Bagi penonton-penonton yang nak bertanya, kalian terus tanya di komen, insya-Allah kita cuba meraihkan mana-mana persoalan, insya-Allah. Jadi saya nak tanya kepada Puan Syakinah, apakah skop ataupun perbezaan skop guaman sivil dan guaman syar'i? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya, peguam ni ada dua jenis lah. Satu peguam syari'i dan satu adalah peguam sivil. Peguam sivil ni selalunya dia akan handle contohnya kes-kes seperti hartanah, jenayah, kemalangan, corporate dan sebagainya. Manakala skop guaman syari'i ni termasuklah kes-kes mal seperti perceraian, hadanah atau hak jagaan anak atau pusaka, jenayah syariah seperti pendakwaan khalwat, pergi solat Jumaat, puasa dan sebagainya. Okey, dengan speaker tak apa nak clear lah. Kalau boleh tolong adjust speaker tengok. InsyaAllah. Okey. Dengar tak tuan? Okey, jadi apa yang kita clear. Kali ni clear. Ulang sekali lagi boleh untuk penjelasan umum sebab speaker tadi tak apa nak clear. Okey. Mic tadi. Okey, teruskan sekali lagi. Okey, setakat peguam ni ada dua jenis. Satu peguam sivil dan juga satu lagi peguam syari'i. Peguam sivil ni termasuklah peguam yang kes-kes hartanah, kes jenayah, kemalangan, corporate dan sebagainya. Manakala peguam syari'i ni selalunya kes-kes mal seperti perceraian, hadanah ataupun hak jaga anak-anak, harta pusaka, jenayah syariah seperti pentek puasa, tak solat Jumaat dan sebagainya lah. Okey, jelas nah. Jadi kita kena pastikan bidang kuasa terhadap sesuatu mahkamah ini didasarkan oleh 121A Perlembagaan Persekutuan yang telah mengasingkan mahkamah syariah dengan mahkamah sivil, di mana mahkamah sivil ini tidak memboleh mendengar bidang kuasa mahkamah syariah. Sebagai tambahan, kalaulah kita dengar peguam bela peguam cara ini sebenarnya banyak. Kategori kerja dia banyak. Tak semestinya dia peguam korporat, dia boleh buat convincing. Tak semestinya dia adalah peguam litigation, dia akan boleh buat tentang kriminal. Kadang-kadang dia ada skop tugasan bidang dia masing-masing. Jadi kalaulah kita nak jumpa kepada satu peguam, kita mesti spesifik dan kita lihat kepada kepakaran beliau. Jadi dalam bidang syariah juga, tak semestinya kepakaran dia dalam satu bidang. Contohnya, dalam bidang mal ataupun bidang syariah ini, dia terbagi kepada dua, iaitu sama ada dia adalah peguam yang berkaitan dengan kes-kes mal ataupun dia adalah pakar dalam bidang jenayah syariah. Apabila dia melibatkan dengan kes-kes mal, so kemungkinan proceeding kes mal dikuasai oleh beliau. Namun sekiranya beliau juga menguasai jenayah syariah, mungkin prosedur yang berbeza itu juga dikuasai beliau. Dan satu lagi berkaitan dengan peguam harta pusaka. Ini timbul mix, sama ada peguam itu adalah peguam sivil ataupun peguam itu adalah peguam syar'i. Itu yang lebih jelas sebagai tambahan kepada Puan Syakinah sebentar tadi. Jadi okey. Jadi saya nak teruskan kepada Puan Syakinah. Mungkin ada soalan. Okey. Okey, saya nak tanya kepada Puan Syakinah, apa hukum bekerja sebagai peguam ini? Silakan. Hukum bekerja sebagai peguam ni dalam menegakkan keadilan, benda ni adalah perkara yang sunat, bukan harus. Dan sekiranya tiada orang yang bertindak untuk menegakkan keadilan, hukumnya adalah berbeza. Saya peguam ni adalah fardu kifayah. Okey, betul. Mungkin orang kata saya tambah sikit, saya suka tambah kan, bagi nasi tambah sikit, bagi cantik sikit. Okey, betul fardu kifayah, tetapi sekiranya tidak ada langsung yang orang untuk mewakili peguam atau menjadi peguam ini, benda ni akan menjadi satu fardu ain ke atas setiap orang. Apa fungsi peguam sebenarnya yang seperti mana yang dikatakan tadi? Mewakili sesuatu pihak dengan berperaturan dan berprosedur. Jadi kita nak tahu lebih lanjut apakah itu peguam sebenarnya, adakah setakat sembang kosong ataupun hanya membawa beg, tarik beg, ataupun hanya sikat rambut kemas, ataupun peguam seperti Jibril
Adakah itu yang dikatakan sebagai peguam? Ada sinetron yang menceritakan tentang Jibril adalah peguam. Jadi kita nak tengok apa dia yang dikatakan peguam. Bukan malaikat Jibril, tapi ada sinetron drama yang mengatakan Jibril itu. Okey, jadi saya nak tanya, peguam ini kadang-kadang unik. Kalau kita tengok dari segi root peguam, dia ada cerita dia, belakang dia ada poket. Pasal apa poket di belakang? Tapi pasal apa peguam syar'i pada hari ini dengan keadaan emas dan sebagainya. Jadi asas kepeguaman ini, adakah sudah wujud kerjaya peguam ini pada zaman Nabi atau para sahabat terdahulu? Silakan. Ya, sudah ada. Kalau kita tengok pada satu kisah wanita berzina diwakili oleh peguam Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas telah pun membela seorang wanita yang telah pun disabitkan melakukan zina dan hendak direjam oleh Khalifah Uthman. Tapi dengan pembelaan tersebut, Khalifah telah pun membetulkan hukumannya dan membebaskan wanita tersebut. Ada satu keadaan emas dan sebagainya. Ka'ab sebagai seorang peguam, di mana zaman Umar seorang Rasul dia berperanan sebagai pemudah cara kepada Khalifah yang seorang wanita ini, di mana ada seorang wanita dia menuju kepada Khalifah yang suami dia terlalu banyak beribadat. Jadi kat situ Khalifah tak faham. Sebenarnya Ka'ab ni telah pun menerangkan pada Khalifah bahawa wanita itu bertindak untuk menyatakan bahawa suaminya tak beribadah, sampaikan hak dia sebagai seorang isteri adalah terabai. Jadi di situ Khalifah telah pun buat satu keputusan yang adil lah untuk wanita tersebut, dan suaminya telah diarahkan untuk bahagikan masa ibadah 3 hari dan hari keempat tu untuk isterinya, tunaikan hak isterinya. Okey, jadi maknanya daripada zaman sahabat dulu ada yang mewakili pihak-pihak. Pengalaman saya mengendalikan kes, apabila seseorang itu kes tu ada padanya, sebenarnya automatik dia punya IQ dia punya keadaan sifat dia terpaksa menghadapi kes itu, dia jam, dia tak boleh nak mengendalikan kes untuk dirinya sendiri. Jadi kebanyakan orang yang tertentu ataupun orang yang dilatih sebagai peguam ataupun peguam syar'i ini yang tahu selok belok prosedur. Jadi apa yang perlu yang dia buat adalah untuk mewakili, untuk membawa kes itu secara berperaturan dan berprosedur di mahkamah. Itu yang kebiasaan yang dilakukan, dan daripada zaman sahabat lagi, daripada zaman Saidina Ali lagi, iaitu seorang yang dikatakan seorang yang peguam yang hebat. Ketika mana perbicaraan benda ini boleh cari dalam jurnal hukum ataupun tentang sirah nabawiyah yang berkaitan dengan kepeguaman syar'i. Jadi asas inilah yang dibawa daripada zaman dahulu bawa sehingga ke hari ini. Ada juga suara-suara yang mengatakan zaman hari ini bicara tak macam dulu, boleh ke dulu bicara macam hari ini? Sebenarnya bergantung, terletak kepada satu hadis, al-bayyinah ala mudda'i wal yamin ala man ankara, iaitu al-bayyinah, keterangan di atas orang yang mendakwa, wal yamin, iaitu sumpah ke atas orang yang ingkar. Jadi sama ada sivil ataupun syariah ini yang mana ikut siapa. Sedangkan di mahkamah sivil juga meletakkan seseorang itu tidak dibuktikan bersalah sehingga dia dibuktikan bersalah. Jadi yang mana ikut siapa? Sama ada Islam mengikut sivil ataupun sivil mengikut Islam. Tapi konsep di mahkamah syariah ataupun mahkamah di Malaysia ini menggunakan perkataan yang sama ada sivil ataupun syariah yang 100% pada 9% adalah prosedur mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil. Jadi saya teruskan soalan. Okey. Okey. Sebagai seorang peguam Muslim, bolehkah jelaskan pegangan atau prinsip dalam mewakili tertuduh di muka pengadilan? Yang ni sebab selalu orang tanya, kita ni orang Muslim, kita tak tahu dia salah tak salah, tapi bila kita mewakili dia salah, kita juga salah. Sebagai seorang peguam Muslim, bolehkah jelaskan pegangan atau prinsip dalam mewakili tertuduh di muka pengadilan? Silakan. Okey, sebagai seorang peguam Muslim, dari segi konteks perundangan sivil, kita berpegang pada etika-etika di dalam Akta Profesi Undang-Undang 1976. Manakala dalam konteks peguaman syari'i, kita tertakluk bawah arahan amalan mahkamah syariah masing-masing. So, secara umumnya, undang-undang ini adalah jelas bahawa seseorang itu tidak bersalah selagi tidak dibuktikan atau tidak disabitkan kesalahannya. Ini disebut sebagai doctrine of innocence. Begitu juga dalam perundangan Islam,
Kalau kata sedikit pun keraguan terhadap pendakwaan jenayah syar'i, maka kita tak boleh suka-sukanya untuk menjatuhkan hukuman ke atas kesalahan jenayahnya kerana beban pembuktian adalah amat kukuh dan ketat di atas pendakwaan. Contohnya macam ada satu hadis Rasulullah ni mafhumnya hudud itu terangkat ataupun gugur sebab wujudnya syubhah, yakni keraguan. Jadi dalam prinsip mewakili tertuduh ni pada pandangan saya, prinsip yang pertama adalah prinsip berkata benar sepanjang proceeding dan pembicaraan. Yang kedua adalah prinsip tidak memalsukan dokumen. Yang ketiga adalah prinsip tidak merasuah saksi ataupun pengadu lah supaya sesuatu kes ini dapat diadili dengan seadil-adilnya. Okey, begitu jelas tentang pegangan seorang peguam yang sebenarnya kita bergantung kepada etika dan Sakinah ada komen sedikit, ada suara Puan Sakinah tengah timbul, bunyi macam menyerobot sikit, maknanya mungkin line tak apa nak clear. Kalau boleh mungkin handset ke tepi kot, kalau ada handset di tepi minta jauhkan sebab dia ada gangguan suara di situ. Jadi kalau ada, okey, clear. Okey, kita cuba teruskan lagi sebab suara tenggelam timbul. Okey, jadi dalam etika, dalam kanun prosedur ataupun berkaitan dengan syariah juga tertakluk kepada etika, maknanya kita hendaklah mewakili orang yang benar, tapi macam ada orang yang tak juga prosedur, kita tak tahu sama ada benar ataupun tidak benar, sehingga mahkamah membuktikan sebaliknya ataupun mahkamah yang mentaksirkan sama ada orang itu bersalah ataupun tidak. Cuma kita jangan memasukkan dokumen ataupun kita menipu dokumen ataupun kita cuba berjuang sesuatu yang benda itu dah salah, tetapi kita nak menegakkan benang yang basah supaya benda itu menang. Itu yang kita kata peguam selangkah ke neraka. Tapi pada malam ni kita tak mau kepada peguam selangkah ke neraka ni. Kita nak jadi peguam selangkah ke syurga, insyaAllah. Jadi saya teruskan soalan. Peguam ni kaki pembelit. Silakan. Peguam ni kaki pembelit tu memang dah biasa dengar lah, tapi benda ni adalah bergantung pada karakter seseorang tu. Kalau kata nak jadi pembelit, kerja apa boleh belit orang. Jadi apa yang penting adalah seseorang ni dia perlu transparent atau perlu berlaku jujur pada anak guam dia dan juga pada mahkamah lah dalam menjalankan kes. Sebabnya kita ni bertindak to the best of interest of our client tanpa kita menghormati kita kepada mahkamah yang mulia ni. Okey, jadi apa yang kita faham di sini sebenarnya kita tidak mewakili mana-mana peguam. Pandangan kami, saya pun juga adalah peguam syar'i, Puan Sakinah juga adalah peguam bela, peguam cara dan juga peguam syar'i. Jadi pandangan kami ini adalah pandangan peribadi. Mungkin kami berbeza dengan pandangan peguam yang lain. Cuma apa yang kami ingin sampaikan, tidak ada istilah kaki pembelit. Kadang-kadang dalam undang-undang ini dia akan siapa yang lebih membaca, siapa yang tahu dari segi proceeding teknikal dan siapa yang lebih berperaturan. Kadang-kadang enactment itu mengatasi atau fakta itu mengatasi. Itulah disebabkan mungkin yang tidak mewakili peguam akan merasakan ditindas. Apa yang perlu, apa yang penting dalam kes-kes yang melibatkan perlu diwakili, anda perlu mewakili. Contohnya kalau lah peguam, plaintiff tidak boleh peguam. Ini adalah satu keadaan yang memang. Jadi dalam keadaan ini perlu pihak-pihak ini diwakili. Itu sebablah di mahkamah akan arahkan. Saya arahkan kamu lantik peguam. Peguam ni tak kisah sama ada kamu nak lantik peguam private ataupun kamu nak lantik daripada pihak bantuan guaman. Bukan apa, supaya peguam ini membawa kes itu secara dokumentasi yang baik, secara berperaturan dan berprosedur, dan kes itu mencapai matlamat apa yang dituntut sebenarnya. Jadi dari segi saya, amalan saya, praktis saya tak nampak seorang peguam itu adalah kaki pembelit, kecuali beliau adalah bermain dari segi apa yang terkandung dalam akta ataupun elemen. Ini yang saya lihat. Sebab itulah pihak-pihak kena gunakan peguam. Kecuali lah mungkin ada setitik nila yang melakukan tindakan sedemikian, yang salah tak perbetulkan, yang betul mungkin nak disalahkan. Itu adalah integriti terhadap profesion kepeguaman itu tersebut sendiri.
Okey, jadi soalan saya seterusnya, apa itu orang yang bersalah? Siapa yang katakan sebagai yang bersalah? Orang yang bersalah ni adalah orang yang benar-benar telah dibuktikan bersalah dengan bukti-bukti yang kukuh. Seseorang tu kita tak boleh kata dia bersalah selagi mana dia belum dibuktikan bersalah. Dan pembuktian ni akan hanya didapati pada akhir proses pembicaraan di mahkamah. Di mana kita mengangkat doktrin a person is innocent until proven guilty. Manakala dalam konsep syariah, orang itu harus dibuktikan hanya melebihi zon ataupun keraguan lah sebelum kita boleh kata dia tu memang betul-betul salah. Okey, yang jelasnya di sini, apa yang kita lihat pada hari ini, saya cuba tambah sikit. Apa tindakan kita untuk mengaibkan orang? Apa tindakan kita untuk memfitnah orang? Biasanya apabila melibatkan satu kes melalui siasatan ataupun pendakwaan dan beliau itu diviralkan terlebih dahulu. Beliau itu diletakkan di akhbar muka hadapan sekali. Tapi kebanyakan kes apabila melalui perbicaraan, lawan dan sebagainya, rupanya kes itu telah dibuang ataupun dibebas dan dilepaskan. Namun tidak ada pula masuk akhbar, tidak ada pula masuk dalam paper. Yang dikatakan orang itu yang dibuktikan bersalah itu setelah mahkamah mendapati beliau bersalah setelah dibuktikan seperti mana yang diterangkan oleh. Jadi saya pada soalan daripada pihak pihak penonton daripada Puan Cik Syazza Alia. Assalamualaikum Puan, selama Puan menjadi peguam bela dan peguam cara dan peguam syar'i, apa pengalaman yang Puan rasa beri kesan terhadap diri Puan? Ada tak orang kata profession ini selangkah kaki ke neraka? Sebab saya sebagai student sering dihantui dengan ayat tersebut sejak sekolah menengah. Tapi sebab saya minat bidang ni, apa nasihat Puan untuk student seperti saya? Silakan. Waalaikumsalam. Selama pengalaman saya yang cetek lah sebagai peguam bela, peguam syariah dan peguam syari'i ini, antara komen-komen yang kita dapat memang selalu orang akan kata kerja peguam, dia dua persepsi. Ada orang yang rasa macam wow peguam, ada juga orang yang macam peguam, kau kerja ni nanti masuk neraka. Tapi benda tu bergantung pada kita punya pengamalan undang-undang tu sendiri. Kalau kita kerja apa-apa pun, kita tak bekerja dengan sebagaimana yang selayaknya, kita memang tak meletakkan keadilan pada satu tempat, meletakkan kaki ke neraka lah sebelahnya. Tapi kalau kita sebagai peguam, kita tahu apa yang kita buat, kita faham undang-undang lebih daripada orang luar yang berkata-kata. Kita tahu kenapa kes ni berjalan macam ni, kenapa prosedur kes ni mengatakan begini-begini, dan kita tahu anak buah kita buat kenapa. Jadi kita sebagai peguam, kitalah yang sepatutnya menegakkan keadilan dan menerangkan perkara yang sebenar kepada hakim, dan hakim yang akan tentukan sama ada benda ni betul-betul bersalah ataupun tidak. Dan juga kita kena yakinlah apa yang kita buat. Kalau kita tak yakin, kita cuba tanya pendapat-pendapat orang lain macam mana nak handle kes ni dan sebagainya. Okey, saya bagi satu tambahan kepada Puan Cik Syazza Alia. Pada peringkat awal, itu yang kita akan alami. Tetapi apabila kita telah melalui fasa pertama 1 hingga 5 tahun, kita akan mendapatkan satu pengalaman yang sebenarnya keadaan realiti dalam mahkamah. Apabila kita berada di peringkat 5 tahun ke 10 tahun, kita ke arah untuk menjadi kepakaran. Dan apabila kita mengarah ke arah 10 ke 20 tahun, pada peringkat itu rupanya banyak lagi yang kita tidak tahu tentang perundangan. Sebab perundangan ini setiap hari yang baru. Jadi macam mana kita nak mengakses? Sebab itulah kita kena banyak membaca tentang akta-akta dan sebagainya, dan penghakiman kes terdahulu menjadi satu penilaian untuk kes-kes yang terbaru. Berbeza dengan kes-kes yang melibatkan di mahkamah sivil. Mahkamah sivil ini dia bergantung kepada duluan yang mengikat, iaitu binding precedent. Tetapi berbeza dengan mahkamah syariah. Mahkamah syariah ini berdasarkan penghakiman kes-kes yang terdahulu, tetapi tidak terikat kepada hakim tersebut. Hatta fatwa pun tidak terikat kepada hakim tersebut untuk mentafsirkan fatwa itu menjadi wujud ataupun tidak. Itu adalah pada hakim dan ijtihad hakim itu dan kepakaran hakim tersebut. Jadi apa yang perlu buat, kita hendaklah banyak membaca, banyak menuntut ilmu, belajar daripada senior-senior, sebab
sebab ilmu ini tidak pernah putus. Setiap hari kita belajar, banyak lagi yang tidak tahu. Contohnya saya sendiri di ketika usia ini, saya menyambung pengajian ke UIA, saya dah belajar tapi banyak lagi kita tak tahu berdasarkan environment yang baru. Tambahan pada hari ini, kuliah dan sebagainya melalui online. Zaman dulu tidak ada, semua hanya berdasarkan kertas. Dan pada hari ini, satu new normal yang cukup dahsyat, cukup hebat. Mungkin generasi seperti Syakinah, generasi seperti Syaza ini keluar dengan kelebihan yang begitu dahsyat berbanding dengan generasi-generasi dahulu. Tapi apa yang penting, penambahbaikan itu mesti disinkroniskan dan menjadi satu undang-undang untuk menegakkan keadilan. Itu yang kita nak dari segi perundangan sivil ataupun syariah di Malaysia pada hari ini. Jadi saya teruskan soalan. Okey, ini Dr. Rohani Abdul Rahim, guru saya juga daripada UKM. Okey. Assalamualaikum Puan Syakinah nak hati. Pengamalan syariah apakah menekan prinsip equitable atau keadilan? Sebab tidak boleh samakan dengan prinsip sivil yang menggunakan prinsip duluan. Mahkamah syariah tidak. Maka hakim syar'i bebas memutuskan kes menggunakan kebijaksanaan, kreativiti, inovasi untuk menyelesaikan kes dan melindungi masa. Okey, teruskan. Saya dah sentuh dah tadi dalam soal jawapan tadi kan. Tapi Puan Syakinah boleh huraikan sikit daripada Dr. Rohani untuk ni jawapan, silakan. Okey, untuk pengamalan syariah kita mengikut kepada dan dalil Quran. Jadi manakala bagi civil pula kita ikut pada elemen-elemen dalam sesuatu akta tu lah. Jadi sepatutnya mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil ni walaupun bidangnya berbeza tapi masing-masing ada dia punya authority masing-masing. Jadi pada saya pengamalan syariah ni lebih kepada ijtihad lah. Manakala pengamalan sivil ni kita tengok pada kes-kes duluan presiden. Saya rasa saya perlu merujuk pada pendapat-pendapat yang lain juga. Mungkin Tuan Syazil lebih arif berkenaan ni. Okey, saya cuba tambah sikit Dr. Rohani. Saya bersetuju dengan pandangan Dr. Rohani. Saya tak boleh melawan guru saya kan. Jadi Dr. Rohani, pandangan saya seperti mana pandangan Dr. Rohani, iaitu mahkamah sivil ini dia mempunyai ataupun presiden. Dia duluan mengikat. Itu falsafah ataupun prinsip dalam mahkamah sivil. Tetapi berbeza dengan mahkamah syariah. Mahkamah syariah ini dia tidak binding presiden. Alasan ataupun keputusan hakim-hakim tersebut adalah keputusannya sendiri ataupun ijtihadnya sendiri. Kecualilah sekiranya kita nak kata tidak berpuas hati dengan keputusan, maka boleh merayu ke mahkamah yang lebih tinggi. Mungkin daripada hari ini mahkamah rendah ke mahkamah tinggi ke mahkamah rayuan. Dan pada hari ini di Perak tambah satu lagi mahkamah utama. Memandangkan keputusan kes di mahkamah tinggi hanya boleh dirayu ke mahkamah rayuan tapi tidak ada untuk kebenaran merayu, peringkat yang terakhir. Jadi diwujudkan mahkamah utama di Perak itu adalah dalam situasi yang terbaru dan belum lagi diikuti oleh mana-mana mahkamah yang lain. Dan juga dalam arahan amalat ataupun dalam dalam 3-4 tahun yang terlebih sebelum ini telah keluar satu arahan amalat ataupun satu kenyataan ketua hakim yang terdahulu bahawa alasan penghakiman yang terdahulu wajar dilihat. Dia tak kata mewajib, wajar dilihat sebagai satu keputusan yang mengikat. Contohnya dalam kes yang melibatkan pemenjaraan, kalau kes kita tengok kes-kes yang terdahulu dilepaskan penjara atas alasan penjara penuh dan sebagainya. Jadi bagi kesalahan pertama janganlah dipenjarakan, tapi ini tidak mengikat keputusan hakim mahkamah syariah untuk membuat keputusan. Hatta sekiranya keputusan itu bercanggah dengan hukum syarak, maka hukum syarak itu diterima pakai. Namun bagi saya mungkin mahkamah syariah pada hari ini terus
penambahbaikan di samping keputusan-keputusan mahkamah rayuan yang cukup cantik, alasan penghakiman yang cukup cantik yang menjadikan satu jenis hukum ini untuk satu tujuan untuk orang kata untuk diteliti ataupun dihujahkan ataupun diguna pakai pada hakim-hakim yang selepas ini. Itu kebiasaan di Mahkamah Syariah. Saya bersetuju dengan pandangan Dr. Rohani. Okey, seterusnya saya teruskan kepada, ada soalan lagi? Tadi Dr. Rohani ada maklumkan ini agak sukar dilihat dalam penghakiman syariah, betul. Yang ni saya nak sebutkan tadi, penghakiman syariah pada hari ini semua dinyatakan dalam jurnal hukum. Jadi keputusan-keputusan mahkamah rayuan kebanyakan dimasukkan dalam jurnal hukum dan keputusan hakim-hakim yang terbaik dimasukkan dalam jurnal hukum berdasarkan pilihan-pilihan. Namun mungkin pada masa akan datang, mungkin saya tidak mewakili JKSM, dan apa yang saya tahu sekarang ni adalah penyusunan supaya kes-kes yang menjadi ikutan ataupun perlu dibuat satu kesimpulan ataupun penghakiman perlu dirujuk terhadap kes tersebut dijadikan sebagai satu ikutan ataupun panduan, namun tidak mengikat hakim syar'i tersebut. Dia bergantung kepada hakim tersebut. Hatta ketua hakim tidak boleh mengarah hakim mahkamah rendah tersebut berdasarkan di penghakiman beliau tersebut, hanya boleh memberi panduan sahaja. Itu yang saya alami ataupun saya lalui dalam proses sebagai peguam syar'i selama ini. Okey, seterusnya. Okey, Muhammad Amirul Akmal Ikmal, dia kata prinsip equity menggunakan istihsan di dalam penghakiman. Prinsip dalam kehakiman tak pakai duluan meyakinkan. Saya tak pasti dia nak tanya soalan ataupun dia nak beri pandangan. Okey. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Amirul. Tuan Amirul dah bagi satu pandangan. Prinsip equity menggunakan istihsan di dalam penghakiman. Prinsip duluan kehakiman tak hanya duluan yang meyakinkan, itu mungkin dari segi pandangan, dan kita hargai semua pandangan yang memberi pandangan, dan antara betulnya itu juga Muhammad Amirul betul lah kan. Jadi okey, saya seterusnya ada lagi daripada Tuan Amirul ni, mungkin dia memberi sedikit pandangan di sini, tak guna duluan mengikat, pakai duluan yang meyakinkan. Semua falsafah beliau lah, cuma apa yang kita belajar, apa yang kita tahu, maknanya kalau di sini ini dia memakai satu duluan yang mengikat, orang kata yang diterangkan oleh Puan Syakinah sebentar tadi, dan Mahkamah Syariah tidak terikat dengan apa-apa keputusan, apa-apa fatwa pun tidak terikat, kecuali hakim itu mentafsirkan sebaliknya. Okey, seterusnya daripada, terima kasih Dr. Hani. Terbaik jawapan, diharap di masa akan datang hakim syariah lebih berani dalam membuat keputusan dalam menyelesaikan kes. InsyaAllah saya berhadapan dengan hakim-hakim yang bagi saya selama saya praktis daripada dulu sampai hari ini, hakim syar'i ini adalah satu yang terbaik pada hari ini, sebab alasan-alasan penghakiman yang dibuat begitu cantik dan ada formatnya sendiri dan ada hujah, dan berdasarkan dalam kaedah ada isu, ada rules, ada apply dan ada conclusion, dan sehingga membuatkan satu keputusan itu cantik dan boleh diikut oleh hakim-hakim lain. Dan pada hari ini kebanyakan penghujahan peguam juga menggunakan alasan-alasan penghakiman yang cantik ini untuk memenangi ataupun untuk menguasai sesuatu kes yang lain di hadapan hakim yang lain, dan alasan penghakiman hakim yang terbaru juga mengikut alasan penghakiman hakim-hakim yang terdahulu. Alhamdulillah setakat ini yang saya tahu, wallahu alam. Jadi saya teruskan kepada satu lagi, Umur Bahjat. Ini dulu rakan sparring saya di mahkamah juga kan, tapi hari ini sudah jadi orang besar kan. Okey, Pak Umur dia kata jangan bimbang dek, kerjalah apa-apa. Kalau hampa ada rasuah yang salah guna kuasa, bukan sebelah kaki jekut ke neraka, dua-dua kaki hampa kalau tak bertaubat. Betul itu Umur Bahjat. Cuma saya nak kata malam ni kita nak tarik perhatian selangkah kaki ke neraka, tapi kita nak berhujah pada malam ini, peguam selangkah kaki ke syurga. InsyaAllah kita cuba pada malam ini. Jadi saya nak teruskan soalan kepada Puan Syakinah. Okey, selalu orang tanya, saya pergi seminar, saya pergi talk di mana, habis-habis saya bagi keterangan macam mana nak jadi peguam syar'i, macam mana kita nak kata yakin dengan peguam syar'i, dan semangat saya ni supaya graduan syariah ini menjadi peguam syar'i, memenuhi mahkamah syariah. Di antara orang yang penting di mahkamah syariah mesti ada hakim, mesti ada peguam, mesti ada klien, baru mahkamah tu nampak cantik. Kalau mahkamah
mahkamah tidak ada peguam, seolah-olah mahkamah itu bicara diri sendiri. Jadi mahkamah itu yakin bahawa dia sendiri yang membuat keputusan tanpa diwakili. Tapi apabila diwakili, dua ilmu ataupun dua peranan ataupun dua karakter yang berbeza cuba memudah bicarakan di mahkamah, membawa kes plaintiff, membawa kes defendant untuk mahkamah mentafsirkan. Inilah mahkamah syariah yang sebenarnya. Jadi tak sia-sia anda menjadi peguam syar'i, tak sia-sia anda memperjuangkan undang-undang syariah. Semangat sikit malam ni pakai baju warna merah. Kan? Jadi saya nak tanya, ada orang tanya, apa hukum ni membela orang salah? Dah tahu dia salah, pasal apa pergi bela dia? Sudah, kita nak jawab apa? Tak dan nak jadi peguam lagi, dah tanya dah, pergi bela orang salah pasal apa? Okey, silakan. Okey, secara umumnya kita semua tahu lah bila orang bersalah ni adalah salah dan juga tak bermoral. Tapi bagaimana kita nak tentukan orang tu memang dah bersalah selagi dia belum lagi buktikan dia dah bersalah? Selalunya orang-orang ataupun netizen, bawang rangers lah yang selalu menetapkan hukuman terlebih dahulu sebelum pembicaraan dijalankan. Dan kalau peguam sendiri, kita yang meneliti dokumen-dokumen daripada pihak pendakwaan, segala dokumen bundle of authority semua tu, kita tahu kadang-kadang anak guam kita tu mungkin tak bersalah, mungkin difitnah dan sebagainya. Tambahan pula kita ni bertindak untuk meletakkan keadilan ke atas seseorang. Adil tu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Walaupun bersalah, seseorang tu harus dihukum dengan selayaknya, dengan sewajarnya. Takkanlah sebagai contoh seorang kanak-kanak kecil mencuri basikal, kita nak kenakan hukuman penjara 20 tahun pula dekat dia. Tak adil lah macam tu. Okey, saya cuba tambah sikit dari segi sama ada orang itu bersalah ataupun tidak bersalah. Yang tu kita kena jelas sama adakah tuntutan itu tuntutan sivil ataupun tuntutan itu adalah tuntutan berkaitan dengan jenayah. Sebab apabila melibatkan sivil, kalau dalam syariah dia panggil mal itu sivil lah. Sivil berkaitan dengan pertikaian ataupun tuntutan melibatkan harta benda, itu yang dinamakan dengan sivil atau mal. Mal ini individu lawan individu. Bila individu lawan individu, kalaulah kata dia pukul suami dia dan sebagainya, itu bukan melawan orang kata kalah ataupun salah ataupun tak salah. Dia hanya melawan, meletakkan hak kepada yang berhak. Dia tidak ada istilah kalah menang. Mungkin dia dapat hak, dia menang lah. Kalaulah dia tak dapat hak, dia kalah lah. Dia tak salah, tapi dia kalah. Itu dari segi konsep peguam menang kalah. Tapi istilah dia sebenarnya meletakkan hak kepada yang berhak. Tidak ada kalah menang. Kalau contohnya kita nak tuntut hak jagaan anak, seorang dapat hak jagaan, seorang dapat hak SH lawatan. Adakah dia kalah? Dia tak kalah. Dia dapat haknya. Berbeza dengan membela orang yang salah. Membela orang yang salah ini hanya bagi kes-kes yang melibatkan jenayah. Apa yang dikatakan jenayah? Kalaulah berdasarkan sivil, kanun kesesaan yang dikatakan rogol, bunuh, mencuri, merompak dan sebagainya, itu adalah satu kesalahan jenayah dalam kanun kesesaan. Begitu juga dalam kesalahan syariah, iaitu tak puasa, muncikari, bahasa-bahasa ni kita kena belajar. Tak sembahyang Jumaat, kan, tak berpuasa, kata berkhalwat, melakukan persubuhan haram dan sebagainya. Adakah kita mewakili ni orang ni adalah bersalah? Kita kena tengok dari dua konteks. Pada hari ini ada satu peguam, ada Yayasan Bantuan Guaman Kerajaan. Beliau mewakili OKT orang yang bersalah ini untuk memudahkan urusan mahkamah. Apa yang dia buat sebenarnya? Salahkah mereka ini, YBGK ini, mewakili orang yang salah? Kita kena hadap orang yang bersalah ini tidak tahu apa haknya di mahkamah, tidak tahu untuk beliau bercakap. Jadi perlunya peguam ini sekiranya elemen-elemen kesalahan itu memenuhi, elemen-elemen kesalahan itu boleh disabitkan adalah bersalah. Jadi sebagai peguam, kita akan menasihatkan beliau, Tuan, Puan, elemen-elemen yang Puan ada ini adalah menepati. Contohnya apabila seorang itu ditangkap dalam satu bilik tertutup, rapat, ada dua orang, dengan keadaan tangkapan itu dalam keadaan yang syok. Jadi kita ni sebagai peguam kadang-kadang kita akan nasihatkan, elemen ni memenuhi. Ataupun dia memukul ataupun mencederakan isteri di mahkamah sivil, di bawah atas keganasan dan sebagainya. Elemen-elemen ni memenuhi. Kalau kita nak lawan, boleh, tapi mungkin kita disabitkan. So ada dua keadaan. Saya boleh lawan, tapi mungkin kes ni dikenakan sabitan. Saya boleh tolong, mitigasi, iaitu saya merayu
supaya denda atau penjara diketepikan. Kenapa? Ini adalah kesalahan yang pertama, adalah OKT ni adalah orang tua, adalah OKT ni mempunyai anak, OKT ini mempunyai ibu yang sakit dan uzur. Pernah saya mewakili satu OKT dalam kes yang melibatkan khalwat. Saya cuba merayu kepada mahkamah atas dasar beliau adalah pengawal keselamatan. Beliau telah dipenjarakan sebelum dibebaskan. Beliau telah dipenjarakan, contohnya bila sabitan hukuman beliau tak ada buan jamin. Bila tak ada buan jamin, tak ada duit nak jamin, akan hantar ke penjara dulu. Barulah ketika itu di mahkamah syariah ni pelik sikit. Dia tak sama di mahkamah sibel. YBJK dah tunggu sama ada bersalah tak bersalah. Tapi di mahkamah syariah, dia orang ni dihadapkan terus ke mahkamah tanpa diberi YBJK dan sebagainya. Jadi peringkat ini mengaku bersalah, jadi tak mau mengaku bersalah. Bila tak mau mengaku bersalah, kena buan jamin. Bila buan jamin, duit entara. Bila duit tak ada, kena hantar pergi lokal dulu. Jadi mailah waris dan sebagainya, berjumpa bincang-bincang apa semua, dan wakalah kita ikrar di penjara sebagainya, balik ke mahkamah, kita bincang, kita mesti dengan alasan beliau telah dipenjarakan dalam 4 hari, 5 hari. Beliau seorang orang yang dan sebagainya. Beliau menjadi seorang ibu yang kita katakan mempunyai sakit dan sebagainya. Bukti-bukti tersebut dibawa ke mahkamah. Jadi apabila bukti tersebut dibawa ke mahkamah, ada masalah. Kita tengok ada masalah teknikal sikit, mungkin line Tuan Syazril kurang jelas. Okey, minta maaf pada penonton-penonton, saya cuma tambah sikit lagi dari segi conclusion cerita pengawal keselamatan tadi. Apabila saya merayu atau memitigasi kepada mahkamah atas alasan tanggungan-tanggungan yang perlu dibayar oleh beliau, akhirnya mahkamah mengenakan denda, menukar pengakuan tidak bersalah tersebut kepada bersalah. Daripada denda sepatutnya dikenakan lebih kurang dalam 1,000, dia dikenakan sebanyak RM300 sahaja dan dilepaskan. Mungkin itu adalah satu bantuan guaman kepada orang yang tertentu untuk mitigasi, sebab dia ada proceeding. Kadang-kadang di mahkamah dikenakan penjara, denda dan penjara, tapi kita hanya mengurangkan denda. Kita tak habaq berkata bertaubat. Macam mana hakim nak memutuskan? Hakim akan kata tidak ada kesungguhan dalam merayu, jadi mahkamah kenakan penjara. Ini prosedur yang perlu diketahui oleh umum dan perlunya melantik peguam bagi kes-kes sedemikian. Okey, ada soalan seterusnya. Saya terus kepada Puan Syakinah. Jadi bagaimana seorang peguam mewakili defender yang bersalah dan akhirnya defender ini berjaya terlepas daripada denda dan hukuman, dan plaintiff yang tidak diwakili peguam akhirnya hanya gigit jari sedangkan dia di pihak yang benar. Okey. Okey, di sini saya dapat lihat ada sesetengah kes yang kita merasakan keadilan tu seperti tak adil lah, sebabnya bila orang ni pakai peguam dia menang, sedangkan orang yang merasakan dirinya benar tidak melantik peguam kalah pula dalam kes tu. Tapi di sini sepatutnya seorang peguam dan juga hakim tu dia lebih tahu apa yang dinilai dalam sesuatu kes tu. Kalau contoh peguam tu telah membahaskan berdasarkan authority dan juga elemen-elemen yang dipenuhi, maka kes tu akan dapat keputusan sebagaimana yang selayaknya lah. Dia kata yang diwakili oleh peguam tu kalah dalam kesnya, lebih baik dia mencari bantuan guaman ataupun melantik peguam, manakala dia sendiri sedar bahawa dia tak mampu untuk membawa kes tersebut. Okey. Okey, Sakinah. Okey. Masih ada di talian? Tuan dengar tak Tuan? Hello, masih ada di talian? Ada. Okey.
Dah, okey. Ada lagi nak tambah ke? Dia terputus-putus. Minta maaf penonton-penonton pada malam ni mungkin ini kurang sikit talian. Okey, teruskan. Seperti yang saya terangkan tadilah, memang selayaknya kalau kita rasa kita berada di pihak yang benar, lebih baiklah kita lantik peguam. Sama juga kalau kita sakit, kita tak boleh mana-mana nak prescribe ubat dekat badan kita. Kita kena jumpa dengan doktor untuk tahu apa ubat yang sesuai dengan kita, baru kita boleh mengubati penyakit tu. Begitu jugalah dengan kes-kes, kalau rasa kita tak mampu nak bawa kes tu, kita patut lantik peguam. Kalau kata nak bawa juga sendiri, itu atas risiko masing-masing. Kita cuma boleh bagi pendapat dan juga paling ni pun boleh minta bantuan guaman lah. Okey. Saya cuba tambah sikit pada Cik Syazah. Kita kena sedar prinsip yang kita gunakan tadi, yang seperti mana yang saya katakan tadi, bagi kes-kes yang melibatkan civil, bagi kes-kes yang melibatkan tuntutan, iaitu tuntutan civil dan bukan jenayah, dia bukan kalah menang. Dia meletakkan yang hak kepada yang berhak. Jadi kalaulah contohnya kita kata tadi defendant dan responden, sebenarnya dia itu bukan defendant responden, dia dipanggil pendakwaan ataupun OKT, orang kena tuduh ataupun orang kena saman. Jadi kita mewakili beliau. Sekiranya beliau itu dan plaintiff tidak diwakili, kita kena faham konsep jenayah dengan civil dulu. Jadi bagaimana seorang peguam mewakili defender yang bersalah dan akhirnya defender ini terlepas daripada hukum? Tak. Peguam, kalau plaintiff itu adalah pendakwa, kita kena faham konteks ni, apa yang dikatakan bersalah ataupun tidak bersalah. Pendakwa yang mewakili kerajaan yang mendakwa orang yang bersalah. Jadi pendakwa dah ada peguam. Peguam itu adalah pendakwa. Kalaulah di mahkamah syariah, dia dikenali sebagai pendakwa syar'i. Masih ada di talian? Ya. Okey. Saya tambah lagi. Kalaulah pendakwa di mahkamah syariah dipanggil pendakwa syar'i. Tapi kalau di civil dia dipanggil timbalan pendakwa raya. Untuk mendakwa. Jadi mereka ini sebagai satu pendakwa. Tapi kalau bagi OKT ataupun OKS ini, mereka ini boleh melantik peguam ataupun diwakili oleh YBJK, Yayasan Bantuan Guaman Kerajaan. Yayasan Bantuan Guaman Kerajaan ini mewakili sama ada bersalah ataupun tidak bersalah sekiranya pihak-pihak ini tidak berkemampuan untuk melantik peguam. Jadi di mahkamah tetap dah ada peguam YBJK untuk menanti pihak-pihak yang OKT ini, yang kena saman ini, supaya mengaku bersalah ataupun tidak. Tetapi OKT ini memang seorang yang berpengalaman, akan tanya dulu fakta kes dan sebagainya. Kalau kes itu tidak kuat, dia akan arahkan kata mengaku bersalah dan kita akan mitigasi. Dan dia dah tahu dah biasanya kebiasaan hakim bicara itu akan kenakan hukuman sedemikian. Sebab kes itu kuat, dia arahkan kata dan untuk orang kata perbicaraan sepenuhnya. Itu kes yang melibatkan jenayah. Berbeza dengan kes yang melibatkan dengan mal ataupun civil, seperti mana yang saya katakan tadi. Kalau mal dengan civil, kalaulah defendant nak tuntut hak jagaan ataupun nak tuntut ganti rugi dan sebagainya, nak tuntut ganti rugi fitnah dan sebagainya di civil, dia mesti ada plaintiff dan defendant. Biasanya kalaulah defendant ini diwakili hakim, biasanya mana-mana hakim lah setakat saya praktis di mahkamah syariah ini ataupun mengatakan saya arahkan kamu lantik peguam. Ada pihak tersebut nak lantik peguam ataupun tidak. Tapi bila datang kali kedua, pihak tersebut tidak lantik peguam, hakim seorang pendengar yang setia. Hakim akan kata dalam hati dia, aku dah suruh lantik peguam, tapi hantar lantik peguam. Bukan masalah tak mahu lantik peguam, tapi peraturan mahkamah perlu dipatuhi. Perbicaraan berdasarkan pleading. Tapi kalau kita tanya macam berhujah, tanya soalan hujah, bila kes nak habis. Sebab prosiding mahkamah, dia melalui prosiding soal utama, soal balas, soal semula. Tapi tanya soal utama, hujah. Tanya soal kedua, hujah. Kenapa? Kerana kita tidak berperaturan dalam mahkamah. Hakim hanya mencatat apa yang kita cakap. Dan elemen-elemen pembuktian itu tidak dapat dikemukakan dengan cara baik. Hakim tak boleh ajak langsung. Hakim tak boleh tanya langsung, tak boleh ajak langsung. Hakim kena duduk diam. Hakim kena dengar dua-dua orang berhujah.
dan cuma boleh menegur sekiranya ada kelucahan melampau, ada satu pembohongan dan sebagainya, ada terlari daripada prosedur. Hakim boleh menegur, tapi dari segi nak ajak klien, dia akan menjadi prejudis kepada pihak defendant. Sebab itulah perlu melantik peguam sama ada private ataupun Jabatan Bantuan Guaman. Kalaulah bagi kesalahan jenayah, Yayasan Bantuan Guaman Kerajaan. InsyaAllah di situ pihak-pihak membantu peguam-peguam ini bersedia untuk membantu. Jadi seterusnya soalan. Panjang pula saya cakap kan. Tapi okey, ada soalan lagi. Okey, ini sebagai satu cadangan daripada Dr. Rahani, Mahkamah Syariah boleh membentuk tabung perlindungan untuk bayaran pampasan kepada keluarga sebab kadang-kadang OKT tidak berkemampuan. Okey, Dr. Rahani, kalau di UAE panggil madam, tapi kalau di GKM saya panggil doktor. Dr. Rahani, okey, kita ke arah sebenarnya YBJK, Persatuan Peguam Syariah Malaysia, cuba sedaya upaya untuk mewujudkan Yayasan Bantuan Guaman, dan perkara ini dibincangkan dalam mesyuarat pengerusi-pengerusi PJSM negeri-negeri dan sebenarnya adalah peringkat terakhir untuk masuk kepada Yayasan Bantuan Guaman. Dulunya saya ingat yang uruskan benda ni adalah Tuan Riz yang uruskan Tuan Rizwan, pensyarah kepada Puan Syakinah ini, pernah menguruskan Yayasan Bantuan Guaman ini, namun belum lagi direalisasikan sebab di Mahkamah Syariah ini apabila OKT dibawa terus didakwa dan terus keputusan. Jadi tidak ada peluang peguam-peguam ataupun Yayasan Bantuan Guaman untuk masuk. Jadi perkara itu belum lagi wujud, kecuali lah mungkin atas inisiatif peguam-peguam yang tertentu, peguam-peguam yang biasa mengalihkan kes jenayah mewakili dengan bantuan guaman dan sebagainya. Setakat ni Mahkamah Syariah belum ada lagi Yayasan Bantuan Guaman ataupun khidmat guaman kepada OKT, dan kita ke arah itu. Dan negeri-negeri ada juga usaha untuk mewujudkan tabung kepada OKT ini. Bukan kita nak mewakili orang tu bersalah ataupun tidak, tapi kita nak mencantikkan sistem undang-undang walaupun ya beliau bersalah, tetapi biarlah bersalah beliau melalui prosedur yang tepat dan diwakili dan dimitigasikan supaya hakim mendengar mitigasi tersebut sebelum membuat keputusan. Itu dari segi sistem keadaan, insya-Allah. Kan, jadi tambah sistem negara, Dr. Hani ada bagi pandangan lagi. Sistem negara kita memang tiada tabung mangsa, tetapi negara ASEAN lain ada. Saya mencadangkan sebab sering keadaan tak boleh capai sebab OKT tak mampu. Ya, saya bersetuju dengan Dr. Hani. Sebenarnya apa yang kita cuba perjuangkan ini yang sebenarnya, dan mungkin dalam FB Live ini saya cuba mendatangkan seorang timbalan pendakwa raya kanan yang akan membincangkan tentang pendakwaan keganasan rumah tangga, dan apa yang saya cuba berkolaborasi dengan pendakwa kanan ini iaitu supaya prosiding Mahkamah Syariah diberitahu ataupun dilengkapkan satu persatu, dan mungkin dengan keadaan kata live ini kita akan cuba bawa kepada pihak yang atasan lagi. Saya perkara ini perlu dibuat satu keputusan ataupun dibuat satu seperti mana yang dikatakan oleh Dr. Rohani, dan perkara ini memang dibincangkan sebab terpinggir sangat apabila kita katakan tambahan masih ada di talian. Okey, Dr. Hani, saya tambah sikit lagi. Sekiranya RUU 355 diluluskan, menjadi igahuan mimpi negeri kepada pesalah-pesalah, sebab kesalahan itu boleh mencapai sehingga puluhan ribu ringgit ataupun 100 ribu ringgit. Daripada 135 itu mungkin mencapai 50 ribu ke 100 ribu ringgit. Pada peringkat ini perlu pihak ini diberi pertimbangan ataupun diwakili sama ada YBJK, Bantuan Guaman dan sebagainya. Bukan satu calang-calang hukuman sekiranya RUU 355 ini dilaksanakan di peringkat Mahkamah Syariah. Jadi peringkat ini hukuman lebih tinggi, mitigasi perlu, insya-Allah. Okey, Umur Bahjat. Okey, pendapat saya, terima kasih. Mungkin dalam Facebook saya ni ramai Jabatan Kehakiman Syariah, JAKIM dan sebagainya, boleh melihat cadangan-cadangan penonton-penonton ini, bukan jalan-jalan orang pun penonton ni pun. Okey, pada pendapat saya itulah kepentingan Baitul Mal. Ya, saya setuju dengan Umur Bahjat, tapi situasi itu kita sedang berusaha.
InsyaAllah mungkin kalau dah di Pulau Pinang kita akan panjang kepada Baitul Mal, dan mungkin di negeri-negeri lain melalui persatuan negeri masing-masing untuk panjangkan kepada Baitul Mal. Cuma pandangan orang awam ini selalunya, kenapa wakil orang yang bersalah? Tak salah ke peguam tu jahat? Sebab dalam kes-kes yang melibatkan syariah ini melibatkan agama. Jadi seorang tu kalau wakil kes jenayah, dia pun jahat macam orang yang dilantik. Ini yang persepsi yang perlu kita ketepikan. Sebenarnya kita mewakili untuk mengajar ataupun untuk memprosedurkan supaya prosedur mahkamah itu menjadi cantik dan teratur. Okey, terusnya lagi, ini banyak pandangan Puan Syakinah. Saja ini sahabat-sahabat saya di syariah juga. Okey, Tuan Syazri, khidmat YBJK boleh beri khidmat di Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Ya, saya setuju Puan Umur Bahajat. Pihak YBJK boleh di Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Tapi sebenarnya memang nak masuk, tapi peraturan prosedur itu menghalang dan sebagainya. Kita masih dari peringkat untuk macam mana usaha untuk memasukkan YBJK ini ke Mahkamah Syariah. Tapi ada juga yang YBJK tertentu yang di negeri-negeri yang tertentu telah mewakili yang syariah ini. Cuma kita nak tengok sistem SOP dan sebagainya supaya lebih cantik dan sama dengan YBJK mengendalikan kes jenayah di Mahkamah Sivil, insya-Allah. Okey, ini juga dalam pandangan Umur Bahajat. Dalam arahan amalan Mahkamah Syariah pun ada mengenai khidmat YBJK. Ya, saya setuju dengan Puan Umur Bahajat. Memang ada yang dinyatakan dalam arahan amalan, tapi belum wujud lagi secara zahir, sama ada di Pulau Pinang, Kedah, Perlis dan sebagainya, dan negeri-negeri lain. Dan kita dalam peringkat persatuan-persatuan ini, peringkat membincangkan jalan terakhir untuk pelaksanaan YBJK sebelum daripada COVID sebelum ini. Jadi sepatutnya persidangan ataupun meeting kami adalah di Johor Baru yang sebelum YBJK, yang ini diusahakan oleh Persatuan Peguam Syariah Malaysia untuk pusat dan negeri-negeri. Tapi mungkin ditangguhkan disebabkan COVID, nanti pihak kami akan war-warkan daripada masa ke semasa, insya-Allah. Okey, jadi saya teruskan soalan kepada Puan Syakinah. Minta maaf Puan Syakinah, saya cuba menjawab yang mana saya boleh jawab kepada sahabat-sahabat saya di luar. Okey, sahabat di luar boleh share, boleh like, nak tanya apa, insya-Allah kita cuba jawab. Tapi jangan lari topik lain kita simpan untuk hari lain. Tapi kalau boleh jawab, insya-Allah saya cuba jawab. Okey, adakah peguam yang diperlukan sedangkan orang awam juga boleh bawa kes mereka sendiri? Silakan. Saya rasa tadi Tuan Syazri pun ada juga dah hurai sikit mengenai ini, iaitu orang awam dan peguam memang kefahaman orang awam terhadap undang-undang ni adalah mungkin tidak sama dengan pengamal undang-undang yang telah pun belajar secara prosedural dan juga dapatkan sebelum ijazah lah untuk kita faham macam mana konteks undang-undang tu. Dan juga dia lebih memahami sumber dan nas undang-undang seperti civil, statute, akta, dan kalau syariah kita lebih faham dalil Quran dan sunnah sebagainya lah untuk kita masukkan mana dalil yang bersesuaian, authority yang bersesuaian dalam sesuatu kes tu yang relevan untuk kita bagi kekuatan pada kes kita tu. Dan juga ada penggunaan bahasa undang-undang ni, laras bahasa dia mungkin tinggi yang kemungkinan orang awam suka untuk faham, mungkin akan ambil masa untuk faham ataupun mungkin susah nak faham. Dan saya tengok sendiri banyak kes contoh macam tadi yang Tuan Syazri ada cakap, dan saya lihat sendiri contoh di mahkamah sebagai kes contohnya kes jenayah di mana faktor mitigasi tu sebenarnya tidaklah terlalu sukar, tapi bila orang awam ni dia nak bercakap sendiri, tak nak melantik peguam, dia jadi jam, dia jadi blank bila nak cakap depan hakim. Jadi bila hakim tanya, polisi tanya nak rayu apa, cuma saya nak hukuman ringan, dia nampak tak bersungguh-sungguh. Jadi hukuman yang dikenakan mungkin lebih berat berbanding kalau dia lantik peguam. Peguam akan menyediakan segala hujahan, authority dan sebab timbang taruh lah, timbang rasa apa semua, beri kemanusiaan untuk menimbang dan meminta jasa baik mahkamah agar satu hukuman tu dapat yang paling ringan lah. Itulah kelebihan untuk pakai peguam berbanding kita bawa kes sendiri yang kita mungkin tak faham macam mana prosedurnya dan elemen-elemen yang mungkin belum dipenuhi lagi. Okey. Jadi saya cuba tambah sikit kepada soalan yang saya tanya tadi. Yang ni melalui pengalaman saya sendiri. Kalau kita nak mahkamah, kita kena tanya peguam. Kalau kita tanya orang awam, pihak-pihak itu tidak masuk mahkamah. Kalau kita tanya pejabat agama boleh tunjukkan mana itu mahkamah syariah.
tetapi orang di pejabat agama tidak mewakili anda ke mahkamah syariah. Contohnya dalam kes-kes yang melibatkan wali enggan dan sebagainya. Pihak-pihak ini tidak mewakili. Kalau kita jumpa di mahkamah dan sebagainya, kita bagi pandangan tetapi beliau bukan peguam syar'i bertauliah, pihak-pihak ini juga tidak boleh mewakili anda dalam kandang mahkamah. Hatta di mahkamah sendiri pun sebenarnya mahkamah satu institusi hanya boleh memberi keterangan, hanya boleh memberi arahan, tidak boleh mengajar, sebab benda itu akan menjadi prejudis kepada mahkamah. Seolah-olah orang awam akan menggunakan kaunter mahkamah, mahkamah telah bagi keputusan. Yang sering kali terjadi apabila sesuatu lafaz talak hanya ditanya di kaunter mahkamah, kadang-kadang di kaunter mahkamah kata benda ni tak sah. Dia akan kata ustaz di kaunter mahkamah kata tak sah. Sedangkan perlu melalui perbicaraan di hadapan hakim. Ini perlu diambil pengajaran dan diambil tahu. Mahkamah adalah badan yang perlu menerima, mendengar. Sekiranya tidak ada tuntutan, pihak-pihak tidak akan diberi ataupun diberi satu perintah dan sebagainya. Jadi apa peri pentingnya orang awam ni boleh bawa kes sendiri? Bagi saya, kalau orang awam nak bawa sendiri silakan. Tidak ada masalah. Ini sama ada kamu kalau ikut kesaman dia, sama ada kamu boleh datang sendiri atau diwakili peguam pun boleh. Cuma saya nak tekankan, apa jadi sekiranya kes itu berada di tengah dan pihak-pihak ini melentik peguam. Bila kes itu berada di tengah, pihak-pihak melentik peguam, peguam terpaksa menyemak semula pernyataan tuntutan. Pernyataan tuntutan itu adalah otak perbicaraan. Sekiranya otak itu tidak berfungsi, maka perbicaraan itu akan kalah. Totally kalah. Ibarat Puan Syakinah ada sebut tadi, kalaulah kita pergi ke hospital ataupun kita pergi klinik, kita nak cabut gigi, kita pergi ambil besi cabut gigi, kita cabut sendiri. Boleh ke? Tak boleh. Doktor tu yang akan cabut gigi. Walaupun dia hanya mencabut batang gigi, pengajian dia 5 tahun untuk mendapat gelaran doktor. Begitu juga seorang peguam. Seorang peguam atau peguam syar'i melalui satu pengajian yang gila-gila, seperti pengajian di LLB sebagai gila-gila, dan pengajian syariah itu gila-gila 3 tahun, disambung pula dengan diploma pentadbiran kehakiman dan agama Islam, ada yang setahun 2 tahun menjadikan 5 tahun, tambah pula untuk permohonan sijil peguam syar'i, dan masa tersebut chambering kena marah, kena latu, kena naik motor dengan macam-macam lagi, sehingga kan jangka masa untuk mendapatkan satu sijil peguam syar'i yang bertolak itu memakan masa 6 ke 7 tahun. Jadi adakah orang awam yang pertama terus boleh? Ini terjadi kes yang tertentu apabila saya mewakili kes, apabila kita mewakili ataupun seorang engineer ataupun kita seorang doktor dan sebagainya, kadang-kadang di mahkamah mungkin rasa dia boleh menjawab, tetapi anda tidak dicabar kandang saksi. Sekiranya anda dicabar kandang saksi, itu bukan tempat. Ditanya soalan, mungkin soalan anda boleh jadi A, soalan anda boleh menjadi B. Berhati-hati dalam mahkamah. Apa yang anda buat dalam mahkamah, A boleh jadi B, B boleh jadi C boleh jadi Z. Jadi apa yang perlu, anda perlu dapatkan bantuan peguam yang bertauliah. Sama ada peguam itu berbayar ataupun peguam itu daripada Jabatan Bantuan Guaman. Sebab pihak-pihak ini mempunyai ilmu ataupun ditauliahkan sebagai peguam syar'i, dan ilmu mereka ini diyakini dan melalui landasan ilmu disiplin yang sama. Jadi apa yang perlu, dapatkan perkhidmatan guaman syar'i walaupun percuma ataupun berbayar, itu adalah hak anda sekiranya anda hendak menang di mahkamah ataupun anda hendak mendapat hak di mahkamah. Sekiranya anda tidak mengguna, itulah yang mengakibatkan kes berlanjutan panjang sedangkan anda tidak tahu prosedur. Anda fight, anda tarik, anda fight, anda tarik, yang menyebabkan kes-kes yang anda bercampur aduk ni akhirnya keluar dalam paper 10 tahun di mahkamah. Padahal tak, kes anak, kes cerai, kes fasah dan sebagainya digabungkan sekali, maknanya pihak kat paper kata 10 tahun. Maknanya ini adalah satu kesalahan. Jadi bukan sebenarnya mahkamah ini adalah tempat yang mendengar dan menyelesaikan kes. Jadi apa perlu pentingnya mahkamah ini? Mahkamah lambat ke cepat ke bergantung pada plaintiff dan defendant. Sekiranya plaintiff dan defendant itu bersetuju menyelesaikan secara suluh, on the spot selesai. Dan mahkamah ada kaedah institutional. Persetujuan pi mahkamah rekod terus. Tapi pasal apa jadi lambat? Dua-dua belah pihak nak bertikai, nak menerang kepada mahkamah. Okey, tunggu hakim bicara, beratung dulu. Itu proses sebenarnya. Okey, saya teruskan soalan. Kan
ada yang kata ni, okey, promosi sikit kan, teringat cerita dalam e-book yang Tuan Syazri tulis. Ya, saya ada tulis cerita dalam e-book saya ni supaya pelajar undang-undang, orang awam melihat keadaan situasi mahkamah sebenarnya dengan bahasa-bahasa yang cukup unik, cukup indah, cukup teratur dan cukup disiplin. Bermulanya dengan izin. Bila kita menggunakan perkataan dengan izin, kita akan tarik rope, kita akan bagi kemas. Sebab mahkamah ini kena kemas dan profesional. Jadi baru kita rasa ruh mahkamah itu berada dalam diri kita. Segi dia perkataan itu pula masuk badan. Tak, itu adalah promosi e-book saya. Kalau nak dapatkan e-book saya, pengalaman saya di mahkamah. Okey, seterusnya. Soalan yang biasa ditanya. Paling awal. Adakah fee guaman yang tinggi menganiaya orang awam? Okey, sekali lagi kita bawakan juga perumpamaan yang sama lah, seperti kita sakit, kita nak jumpa doktor pakar, kita nak rawat sendiri. Outcome antara dua tu mestilah jauh kita. Kalau kata kita mampu nak bedah diri sendiri, tak ada masalah kalau tak nak guna khidmat pakar, tapi kalau rasa tak mampu dan mungkin akan bahayakan diri sendiri, lebih baik kita menggunakan khidmat yang pakar. Dan profession guaman ni adalah sama seperti profesional yang lain seperti jurutera, doktor, arkitek dan sebagainya lah. Dan fee ni selalunya kita tetapkan bergantung pada kerumitan kes, dokumen dan peringkat mahkamah secara umum. Kita tengok pada mahkamah rendah atau mahkamah magistrate, mahkamah session, mahkamah tinggi, dan selalunya bila benda ni berlarutan lebih panjang, dia mungkin akan menyebabkan lebih tinggilah bayaran, tapi hasilnya kita akan lebih memahami dan juga prosedur kes tu lebih teratur berbanding kita bawa sendiri kes tu. Okey. Ada gangguan talian lagi? Puan Syakinah masih ada di talian? Okey. Ada. Dengar kan? Okey. Dia terputus. Okey. Teruskan. Itulah pada saya fee guaman yang tinggi ni dia bukan menganiaya orang awam, sebab kita buat kerja berdasarkan apa yang sepatutnya lah, bergantung pada dokumen dan kerumitan kes dan juga stage mahkamah tu sendiri. Jadi kalau rasa tak nak pakai peguam pun tak ada masalah. Kalau rasa mampu bawa kes tu sendiri tak ada masalah, tapi kalau apa-apa yang berlaku dengan kes tu tak faham ke apa, itu yang menyebabkan kes tu akan prolong lah dan mungkin tak akan dapat hasil sebagaimana yang kita nakkan. Okey, saya tarik untuk penonton Syakinah. Okey. Ya? Puan Syakinah, masih di talian ke? Okey. Ada. Ya. Tuan dengar tak Tuan? Okey, dengar. Okey. Ada nak tambah lagi ke? Tak ada. Tak ada. Okey. Saya nak tarik perhatian terputus pula. Saya nak tarik perhatian penonton-penonton. Sebelum tu saya minta maaf, gangguan talian saya tak jangka. Sebab benda ni kita membayar juga untuk talian ini, tapi terganggu agak mungkin talian tak apa elok. Cuma saya nak tarik pandangan perhatian penonton-penonton pada malam ini. Apabila seorang itu dia ada kes, bila penuh kepala serabut, dengan kepala serabut, bila datang menjumpa peguam, dia akan menceritakan kepada peguam itu masalahnya. Peguam ini seorang yang berpengalaman, yang tahu selok-belok kes, peguam apabila keluar putus lah. Okey, saya sambung sikit lagi. Apabila anak guam ini keluar daripada bilik peguam tersebut, muka yang serabut untuk masuk ke bilik peguam tadi, dah muka ada sinar. Contohnya kita berjumpa doktor. Bila pergi jumpa doktor, sakit, tak tahu sakit apa. Doktor tu hurai-hurai makan ubat, keluar muka jernih. Sebab semua penyakit tu pitak ke doktor tu dah. Doktor tu bagi ubat dah. Macam peguam. Tapi apa tindakan peguam? Apabila kes itu dapat kepada beliau, dia akan panggil tim. Dia akan buat sendiri ataupun dia panggil tim. Ini yang dikatakan tim peguam.
Dan mulalah kerjanya daripada dia terima kes tu, kadang-kadang bawa balik ke rumah memikirkan macam mana strategi kes ini untuk dibawa ke mahkamah. Dan dia perlu bayar kepada tim-tim dia untuk menjalankan kes. Kalaulah kos government itu murah, boleh, tidak ada masalah. Dia perlu mengambil kes-kes yang lain, dia akan bawa kes yang terlalu banyak. Bila terlalu banyak, dia tidak ada penumpuan satu-satu kes. Jadi kes itu tidak begitu cantik. Tapi kalau kes itu contohnya dibayar keseluruhan, contohnya bayar mahal sikit lah, jadi dia hanya boleh menumpukan kes puan. Dia seolah-olah bekerja dengan puan, dia menumpukan kes puan. Kalau puan bayar 20,000, 30,000, 100,000 sedap lah sikit kan. Menumpukan kes puan tak fikir lain lah. Buat 24 jam ya kes tu. Tak apa nak telefon malam pun tak apa, janji boleh main. Tapi bila kes dengan kadar 500, nak hantar saman pun 200-300, nak daftar kes pun 200-300, nak start minyak pun 200-300 dah. Jadi adalah tidak munasabah, pembayaran itu tidak dibenarkan, sebab dalam Al-Quran ataupun dalam sirah ataupun dalam undang-undang syariah ni ada berkaitan boleh mengambil upah. Jadi perlunya, dan satu lagi kena ingat, apabila masalah itu diletakkan kepada peguam ni ibarat pula pada defendant itu musuh kepada dia. Kita ni menambah musuh, dan ada cerita-cerita yang tertentu yang bukan setakat saya bercerita, masuk di akhbar, ada parang di atas kereta, ada peguam yang gunikan hendak dibunuh dan sebagainya. Risiko klien itu datang kepadanya dan menjadi risiko kepada dirinya. Apa yang penting, peguam ini perlu menyelesaikan kes itu secara bijaksana, sebab itu dinyatakan di mahkamah peguam yang bijaksana, supaya tidak emosional, supaya tidak absorb kepada klien, dan berperaturan berdasarkan prosedur yang ada dalam tata cara MAT ataupun tata cara jenayah ataupun akta-akta, supaya itu dipatuhi dan tidak menyeleweng daripada landasan yang sebenarnya. Apa yang dialami banyak lagi, tapi kalau nak tahu nanti kena beli e-book saya. InsyaAllah mungkin akan ada siri 2-3 siri supaya anda lebih jelas apa fungsi-fungsi dan tugas peguam, supaya anda lebih memahami kerjaya peguam. Jadi untuk soalan terakhir, banyak kita bercakap, saya yang banyak cakap pada malam ni kan, insyaAllah tak apa, berkongsi dan berkolaborasi insyaAllah. Okey, soalan terakhir saya kepada Puan Syakina, adakah profesion guaman terlibat dengan kes rasuah boleh membuatkan keputusan kes menjadi berat sebelah? Silakan. Saya teringat satu hadis mana Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, mafhumnya hakim tu terbahagi kepada 3 golongan, 2 golongan dalam neraka dan satu lagi golongan dalam syurga. Seorang lelaki yang mengetahui tentang kebenaran dan menghukum dengannya, maka dia dalam syurga. Dan seorang lelaki yang menghukum di antara manusia dalam keadaan jahil, maka dia dalam neraka. Dan seorang hakim yang menyeleweng daripada kebenaran dalam hukumannya, kehakimannya, maka dia dalam neraka. Biasanya hadis ni memberitahu satu kejutan besar lah buat para pengamal undang-undang, khususnya para hakim, yang disebut secara jelas nasnya bahawa memang ada 3 golongan pengamal undang-undang di dunia ini, yang Rasulullah letakkan 2 golongan di neraka bertujuan untuk beri peringatan penting pada mereka yang berusaha nak pilih kerjaya hakim ataupun pengamal perundangan ini, sedangkan mereka tak mempunyai ilmu pengetahuan atau jahil tentang seluk-beluk perundangan dan kehakiman Islam lah. Dan satu lagi, boleh jadi rasuahnya mungkin berlaku apabila dalam sesuatu kes tu, kalau contohnya seseorang tu membayar wang kepada pengadu atau saksi. Dekat situ perbuatan salah boleh memperjudiskan keadilan sekaligus keputusan mahkamah lah. Kadang-kadang memang mungkin ada berlaku benda tu yang kita tak tahu ataupun benda belakang tabir. Tapi sekiranya kita tak tahu, benda tu boleh dah dilaporkan kesalahan peguam tu pada majlis peguam untuk ataupun mungkin pada kuasa tata tertib lah untuk peguam ini. Saya tak nafikan lah, mungkin ada kes-kes yang berlakunya rasuah, tapi kita selagi tak dibuktikan dan tak ada bukti kukuh, kita tak boleh nak kata apalah. Tapi mana-mana kerjaya pun mungkin nanti sentiasa ada baik etika sebagainya. Okey, saya tambah sikit tentang hadis tadi. Kalau kita faham ada 3 golongan, yang 2 ke neraka, 1 ke syurga.
yang dikatakan golongan itu iaitu hakim. Hakim itu yang pertama, dia tak ada ilmu, dia dilantik dengan kebodohan, dengan ilmu yang dia ada, dia cuba membuat keputusan sebab dia tahu dia tak ada ilmu. Itu hakim pertama ke neraka. Yang kedua, iaitu hakim itu ada ilmu tapi dia tidak berlandaskan ilmunya, itu juga ke neraka. Dan yang ketiga, hakim ini ada ilmu, dia berlandaskan ilmunya untuk membuat keputusan, ini yang ke syurga. Walaupun gambaran tiga ini yang dikatakan hakim, sebenarnya dia meliputi peguam sekali dan orang-orang yang berkaitan dengan pengamal undang-undang. Jadi apa yang perlu ada adalah integriti. Jadi saya telah melawat satu mahkamah di Brunei. Saya telah melawat mahkamah di Madinah ketika saya pergi umrah dan sebagainya. Dan saya banyak bersembang dengan keadaan sistem kepeguaman syar'i dan kehakiman syar'i. Antara untuk menyekat rasuah ini, bagaimana saya lah, kalau tanya saya cadangkan boleh kita tiru sistem di Brunei ataupun kita sistem di Arab Saudi, yang di mana hakim-hakim mahkamah ataupun hakim-hakim syar'i ini dinaikkan gaji. Bukan setakat 3,000, 4,000, letakkan 40,000, 50,000. Sebab kalau di Brunei, ketua hakim syar'inya saja bernilai, bergajinya hanya sekitar lebih kurang dalam 100,000. Dan saya bertanya kepada ketua pendaftar mahkamah syariah di Brunei, income dia ada lebih kurang dalam 40,000 ke 50,000. Mana mungkin orang-orang ini melakukan sesuatu rasuah untuk mendapatkan perkara-perkara lain. Dan perkara ini perlu dikaji. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ini perlu diletakkan ataupun dijadikan sebagai satu suruhanjaya kehakiman Malaysia. Saya bukan orang kerajaan, tapi saya melihat daripada luar, perlu dijadikan satu suruhanjaya kehakiman syariah di Malaysia dan pegawai-pegawainya di-upgrade setinggi yang mungkin. Dan hakim-hakim ini diberi satu kuasa ataupun kemuliaan yang tinggi dan gaji yang tinggi. Misalnya kalau hakim mahkamah rendah, kita kata lebih kurang dalam 3,000 ke 5,000, bagi 10,000 ke 15,000, 20,000 tak apa. Sebab perkara ini tidak akan menjadi rasuah sekiranya menghulurkan duit dan sebagainya, sebab dia pun kaya. Dan hakim mahkamah tinggi bagilah 40,000, 50,000. Dan untuk carta, untuk pengetahuan umum, sebenarnya hakim-hakim di Malaysia tak ramai pun. Kalau di Malaysia ini boleh dikira berapa orang, tak sampai 100 orang yang menjadi hakim mahkamah syariah. Jadi mungkin kerajaan boleh bertindak sedemikian, maka tidak ada lagi rasuah. Berilah ganjaran yang sebenarnya kepada hakim-hakim bicara ini. Peguam dia lain, peguam dia berdasarkan teknikal, berdasarkan akta. Dia berjuang berdasarkan akta. Sekiranya teknikal itu salah, itu adalah satu kebagusan bagi seorang pengamal undang-undang. Jadi apa yang saya cadangkan ini, kerajaan pada hari ini boleh naikkan gaji hakim-hakim mahkamah rendah, mahkamah tinggi dan ketua hakim mencecah seperti mana di Brunei. Dan saya berbicara dengan pegawai-pegawainya di Brunei dan saya berbicara dengan orang-orang yang saya kenal di Madinah, tidak ada kesalahan rasuah sebab hakim itu mendapat satu dana yang cukup tinggi. Ini adalah satu cara untuk mengelak rasuah di kalangan hakim. Dan pada hari ini saya tak dapat lagi, mahkamah syariah belum ada. Mungkin saya terlepas pandang dan sebagainya, mungkin hanya di mahkamah sivil dan sebagainya, wallahualam, sebab benda perkara tersebut belum sampai di cuma ada kesalahan-kesalahan mahkamah magistrate dan sebagainya, hakim ada mengambil rasuah dan sebagainya. Tapi bagi saya, macam saya katakan tadi, naikkan gaji mereka itu, letakkan mereka ini di makam yang tertinggi dan selayaknya sebagai hakim. Dan insya-Allah mereka ini tidak akan melakukan sebarang rasuah. Insya-Allah, ini cadangan saya. Dan terakhir kalam kepada kita pada malam ni, mungkin Puan Syakinah, ini adalah kolaborasi saya dengan Puan Syakinah, boleh menggulung pada malam ni perbincangan kita daripada awal, kerjaya peguam selangkah ke neraka kah, peguam selangkah ke syurga kah yang kita nak, boleh gulungkan pada malam ni, silakan. Okey, baik, terima kasih Tuan. Mestilah kita akan pilih untuk jadi peguam selangkah ke syurga. Buat apa kita nak pilih selangkah ke syurga? Lagi-lagi malam Lailatul Qadar, insyaAllah malam ni ke. Ya. Tapi yang penting itulah, seperti daripada awal yang kita bincangkan tadi, yang paling penting kita pegang pada prinsip kita sebagai peguam Muslim. Kita ikut etika yang sepatutnya dalam akta dan dalam enactment apa semua, dan kita pegang pada asas kita, Quran dan Sunnah, dan juga sifat-sifat seorang Muslim yang selayaknya lah. Kita sebagai seorang peguam, kita profession ni dipandang tinggi sebenarnya. Orang awam semua bergantung dan
kita dianggap reliable source pada mereka. Jadi seorang peguam kita perlu menjalankan tanggungjawab kita sebagaimana yang selayaknya untuk menjadi seorang peguam yang dihormati. Okey, Alhamdulillah Puan Syakinah dah gulung pada malam ni. Saya ucapkan terima kasih pada Puan Syakinah. Mungkin Puan Syakinah nanti saya akan adakan slot-slot yang tertentu pada mungkin lepas raya dan sebagainya, perbincangan lebih lanjut tentang berkaitan dengan undang-undang sivil, litigasi, konvensi dan sebagainya, insyaAllah. Dan saya ucapkan terima kasih pada Puan Syakinah dan kepada penonton-penonton, teruskan like page Syazrin Ibn Mustafa. Dan pada malam esok insyaAllah kita akan membincangkan tentang harta sepencarian, dan apa yang salah saya mohon maaf, tersalah cakap, tersalah dengar, sensitif ni cerita pada saya peguam kawan-kawan kita. Jadi kalau ada apa-apa kesalahan saya cakap, minta maaf, saya insan yang lemah, dan apa yang buruk itu adalah daripada salah saya sendiri, percakapan saya sendiri, dan baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ambil yang positif apa yang cuba kami sampaikan, insya-Allah positifkan diri anda. Jumpa lagi pada malam esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.